Apakah manusia tidak mentadabbur, menghayati makna dan isi kandung Al-Quran? Adakah ada kunci-kunci dalam hati mereka? Maknanya kita tak tadabbur, kita tidak menghayati, mendalami maksud Al-Quran kerana kita penuh dengan kunci-kunci dosa, kunci-kunci penyakit hati dan sebagainya. Dan dalam kitab Fadailul Quran, kitab tentang kelebihan Quran, disebut bahawa baginda Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala suratin syai'aha sab'una alfa malak mala'izamuha maibaris sama'i wal ard litaliha mithlu zalika." Satu hari Nabi SAW bersabda, adakah kamu nak aku beritahu satu surah yang diiringi oleh 70,000 para malaikat, yang mana besarnya, hebatnya surah ini memenuhi langit dan bumi, dan sesiapa yang membacanya juga akan mendapat pahala yang memenuhi langit dan bumi. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah surah tersebut? Nabi kata, suratu Ashabil Kahfi, surah Ashabil Kahfi ataupun surah Kahfi. Man qara'aha yaumal jum'ah, sesiapa yang membacanya pada hari Jumaat, ghufira lahu ilal jum'atil ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam, diampunkan sehingga Jumaat yang satu lagi dan ditambah 3 hari, maknanya diampunkan dosa selama 10 hari. Wa a'tiya nuran yablughus samaa, dan dia akan diberikan cahaya sehingga sampai ke langit. Wa uqiya fitnatad dajjal, dan dia dipelihara daripada fitnah ujian dajjal. Sebagaimana kita tahu bahawa dajjal akan datang di akhir zaman, tanda-tanda besar hari kiamat, membawa fitnah yang sangat malapetaka. 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, akan dipelihara, dijaga daripada fitnah ad-dajjal. Dan surah ini diturunkan di Mekah. Menurut kebanyakan mufassirin, ia diturunkan di Mekah ataupun disebut ayat Makkiyah. Makkiyah sebenarnya bukanlah bermaksud turun di Mekah. Makkiyah lebih kepada masa. Wal Makkiyah ma nazalat qabla al-hijrah, wal Madaniyah ma ba'daha kal Baqarah. Seperti mana dalam satu rangkap syair kitab Ulumul Quran disebut, Al-Makkiyah ma nazalat qabla al-hijrah. Surah-surah dan ayat-ayat Makkiyah adalah yang turun sebelum hijrah, walaupun dia tak turun di Mekah. Cuma ghalibnya, kebiasaannya Makkiyah ni di Mekah, tapi tak semesti di Mekah. Mana Makkiyah Madaniyah berdasarkan masa, bukan berdasarkan tempat. Walaupun namanya tempat, Makkiyah merujuk kepada Mekah, Madaniyah merujuk kepada Madinah. Tetapi yang tahqiq, yang kuatnya mengatakan bahawa Makkiyah adalah mana-mana surah, mana-mana ayat yang turun di Mekah. Dan Makkiyah ni banyak mengajar tentang dakwah dan akidah. Dakwah dan akidah. Kerana itu proses untuk memantapkan akidah selama 13 tahun. Daripada umur Nabi 40 tahun sehingga umur Nabi 53 tahun, barulah Nabi berhijrah ke Madinah. Maka di Madinah banyak ayat tasyri', banyak ayat syariat. Di Mekah ni nak mantap akidah. Paling lama kita ambil pengajaran daripada Makkiyah dan Madaniyah ni, ialah kita kena ada masa yang lama untuk memantapkan akidah. Akidah kita, akidah anak-anak kita, seperti mana yang dibaca
oleh Tuan Imam surah Luqman tadi. Perkara pertama yang disentuh oleh Luqman ialah pasal akidah. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik. La tusyrik yang pertama sekali, sebelum manner, sebelum akhlak, sebelum fiqh, akidah, iaitu jangan syirik. Memantapkan dari sudut tauhid dan juga akidah. Sama juga proses Makkiyah ni lama, lebih lama daripada syariat. 13 tahun Nabi di Mekah memantapkan akidah, bukan hanya dari sudut teori, malahan dari sudut pelaksanaan. Kita ni dari segi teori sahaja kita dapat. Dari segi pelaksanaan, dari segi cabaran ada, tapi tak kuatlah. Zaman dulu mereka diuji dengan pelbagai ujian. Para sahabat dipaksa untuk kembali kepada kufur. Bilal bin Rabah yang diletakkan batu di atas badannya disebut Ahad. Begitu juga dengan umat-umat yang terdahulu diuji iman mereka. Seperti mana kalau kita baca cerita pasal dalam surah Al-Buruj, Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Mereka beramai-ramai dipaksa untuk kufur, kafir. Kena beratur kan, beratur siapa yang tak Islam, siapa yang Islam masuk. Siapa nak selamat keluar daripada Islam. Kita tak diuji begitu. Kita sangat ialah negara kita merdeka sudah lama, dan kita mudah untuk mengamalkan kepercayaan kita. Mereka terpaksa beratur. An-nari zatil waqud, api yang menyala-nyala, sorang. Sampai giliran seorang bayi itu sedang digendong mak dia. Maka mak dia fataqa asad. Maksud mak dia macam, bukan mak dia nak kafir, maksudnya bimbang anak dia lah. Anak bayi yang sedang dikandung nak mencampakkan diri dan juga anak ke dalam api yang besar, an-nari dhatil waqud. Bila melihat mak dia, bayi tadi tengok mak dia macam teragak-agak, fataqa asad, maka kata anak dia, ya ummah la taqa'asi fa innaki al-haq. Wahai ibu, jangan ragu-ragu, sesungguhnya engkau berada di atas jalan kebenaran. Mereka pun terjun, anak beranak. Inilah mata iman mereka diuji. Iman kita diuji dengan uji juga, ada ujian, tapi tak ada mata tak sehebat mereka lah. Ujian kita ringan, ujian nikmat dan sebagainya kan. Tak diuji, tak direntap akidah kita seperti mana umat-umat yang dahulu mereka dipaksa untuk kufur. Jadi itu tentang surah Makkiyah, surah pemantapan akidah. Termasuk ayat yang pertama, surah ini dimulai dengan pujian. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang mana Allah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, iaitu Al-Quran, dan Allah tidak menjadikan Quran itu sesuatu yang bengkok, iwaj. Jadi ini adalah salah satu surah yang Allah mulakan dengan pujian. Dipuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah lah selayak-layaknya yang menerima pujian, dan tidak ada makhluk yang layak untuk terima pujian. Para ulama membahagikan kepada beberapa bahagian pujian ni. Yang pertama, pujian Allah kepada Allah, mana Allah puji diri sendiri banyak dalam Quran. Termasuklah ayat ni lah, segala puji bagi Allah, Allah puji diri sendiri. Yang kedua, Allah puji manusia, Allah puji Nabi Muhammad, Allah puji Nabi-Nabi.
Yang ketiga, manusia puji Allah. Kita puji Allah setiap hari. Dan yang keempat, kita puji sesama manusia, sesama kita lah. Jadi apa sahaja bentuk pujian yang empat ini, ulama kata semuanya adalah kembali kepada Allah. Allah puji manusia. Jadi apa yang dipuji tadi adalah ciptaan Allah. Kita puji sesama manusia. Kita puji pun di atas dasar sesuatu yang Allah beri nikmat pada dia. Jadi apa sahaja pujian adalah kembali kepada Allah. Sebab tu kita terjemah apa? Segala puji. Kalau ikut dari segi perkataan, tak ada perkataan segala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada perkataan segala. Tapi ulama kata al tu, alhamdulillah, al tu adalah istighraq. Merangkumi semua maksudnya. Merangkumi semua pujian. Dia panggil alif lam istighraq. Sama juga di sini alif lam istighraq, segala puji. Kalau tengok dalam bahasa Arab, segala ni jami' ataupun sa'ir. Tapi tak ada pun. Tapi kita ambil daripada al tadi, segala puji bagi Allah. Apa sahaja pujian, kita puji sesama kita, Allah puji kita, Allah puji diri sendiri, kita puji Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab. Ada 3 peringkat penurunan Al-Quran. Allah sebut anzala ala abdihil kitab. Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya. Ada 3 peringkat penurunan Al-Quran. Yang pertama, Allah muatkan Quran di Lauh Mahfuz. Ini peringkat turunnya Al-Quran. Yang pertama, Quran berada di Lauh Mahfuz. Lauh bermaksud papan, Mahfuz yang terpelihara, papan yang terpelihara, terjaga. Ini Allah sebut bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan ia adalah Quran yang mulia fi lauhim mahfuz, di papan yang terpelihara, terjaga. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit yang pertama. Daripada Lauh Mahfuz ke langit yang pertama. Itulah maksud turun Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu maksud. Mana bila Allah sebut inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Maksudnya daripada Lauh Mahfuz ke langit yang pertama. Dan juga dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam yang penuh keberkatan. Itu maksudnya daripada Lauh Mahfuz ke langit yang pertama. Di langit pertama itulah malaikat Jibril ambil satu persatu, sikit-sikit. Dan peringkat yang ketiga, daripada langit yang pertama tadi, malaikat Jibril bawa ayat-ayat ini, bermula daripada 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat ini turun. Sehinggalah 23 tahun sampai ayat yang terakhir. Ulama-ulama khilaf, berbeza pendapat, apakah ayat yang terakhir? Apakah ayat yang terakhir? Tapi yang masyhurnya sebahagian ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku untukmu. Aku sempurnakan nikmatku untukmu, ke atasmu, dan aku redha Islam sahaja sebagai agama. Ini ayat yang terakhir. Redha Islam sahaja sebagai agama. Sebab zaman sekarang ni ada fahaman liberal, Islam inklusif. Kalau kita baca komen-komen kan, ada kita ni sama je tuan-tuan. Kita pilih Islam, dia pilih Hindu. Kita pilih Islam, dia pilih Kristian. Kita ni sama je. Ini bahaya kan. Fahaman Islam inklusif ni bukan hanya rumus, orang tahu apa rumus, agakan, anggapan. Tidak. Saya pernah baca tahun 90-an kot, majalah satu berita kan,
dalam surat khabar. Masa tu tak ada online, masa tu surat khabar biasalah, surat khabar kertas kan. Surat khabar arus perdana. Dia tulis tajuknya Islam inklusif. Islam ni sama dengan agama lain. Ini bahaya. Dan sekarang masih banyak. Bukan masih banyak, semakin banyak. Semakin banyak yang nak menuju kepada Islam ni sama je. Sebab tu yang baru-baru ni isu pasal jom ke gereja ni kita kena lawan lah. Tak kira lah kita politik apa pun, kita Islam sama ya. Kita tak boleh sama kan. Tak sama. Berbeza. Kerana pendekatan ini pendekatan yang bahaya. Memanglah dalam Islam kita boleh ziarah ke gereja, ke kuil dan sebagainya, tetapi dia ada syarat lah. Dalam keadaan yang lemah, remaja-remaja kita yang lemah, kita tak boleh nak buka benda ni lah. Tak boleh nak open siapa nak ziarah-ziarah, kerana kita dapat tahu banyak. Dia bagi duit banyak kan, pelajar-pelajar, antaranya pelajar-pelajar, baru ni saya jumpa pelajar-pelajar UPM kan. Siapa nak duit, dia letak dekat bawah hostel dia orang, hostel lah, rumah sewa dia orang kan, kertas, siapa yang perlukan duit sila ke gereja. Cerita betul lah, ambil lah berapa banyak pun boleh. Hanya tinggalkan nama, alamat dan beberapa detail lah, lepas tu ambil, senang kan. Nanti takut pula bila dah terdesak, oh bagus ya, gereja ni senang, zakat punya susah kan. Takut dia compare macam tu, rosak akidah. Ini kita tak nak lah. Sebab Islam hanya Islam sebagai agama yang Allah terima. Itu 3 peringkat Quran turun. Kemudian pemilihan perkataan abdihi. Seperti biasa, Allah suka menggantikan perkataan Muhammad dengan hamba-Nya. Seperti mana dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Tak sebut nabihi, tak sebut rasulihi, kerana kita dituntut untuk menjana diri kita menjadi seorang hamba yang betul, hamba yang benar-benar merasai kehambaan. Kerana apa saja ibadah, puasa, solat, haji, umrah menjurus kepada hamba. Jadi hamba. Mana watak hamba? Dari segi humble ni humble kan, humble, mengutamakan orang lain, humble kan. Cara makan pun Nabi duduk kan, Nabi makan duduk tahiyat awal. Orang tanya macam mana ya Rasulullah, makan macam ni tak proper, maksudnya makan duduk tahiyat awal kan, tak puas. Kita nak makan bersila kan, barulah sedap makan kan. Nabi kata innama ana abdun, aku hamba. Cara duduk, cara kita bercakap hamba, cara kita menulis dalam WhatsApp group, mana penuh tawaduk hamba ni. Kita lihat dalam cerita-cerita yang dalam TV kan, hamba ni dia patuh sepenuhnya, tak cakap banyak. Itulah watak kehambaan yang hilang dalam diri kita. Kita sembahyang tapi kita rasa macam saya, sembahyang rasa ustaz, sembahyang rasa pengarah, sembahyang rasa pegawai. Itu hilang lah. Sama juga umrah haji, setiap ibadah mesti rasa hamba. Buang kita punya title. Kalau kita sembahyang rasa ustaz, fikirlah lepas ni nak ceramah apa pula. Kalau kita sembahyang sebagai pengarah, lepas ni meeting kat mana. Kita semua sebagai hamba, sembahyang datang sebagai hamba. Sebab tu kita sendiri digalakkan datang berjalan kaki, hamba kan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak dapat pahala haji umrah yang sempurna, duduk jauh. Orang sekarang berebut nak dekat kan, duduk jauh. Mana ibadah kita tak mampu nak meninggalkan dunia, kerana itu adalah satu nikmat Allah Ta'ala kepada manusia. Cuma dalam ibadah ni kita kena tunjuk watak hamba, watak hamba. Sebab tu kita Nabi sebut apa, basyaril masyaina fi zulmi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah berita gembira kepada orang yang banyak berjalan kaki ke masjid dalam gelap, bahawa dia akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat, hari Suhai. Ini kelebihan. Jadi tuan-tuan yang berdekatan ni elok jalan kaki lah. Dan senang saya nak parking. Tadi saya tak payah nak parking ni.
Tapi bukan itulah saya punya tujuan. Tapi itulah kan. Mana yang dekat elok, mana taman ni elok jalan kaki ya. Mana masjid surau dalam taman kita jalan kaki ya. Kalau jauh-jauh dua macam saya. Sebenarnya kalau ikut zaman dulu, kilo-kilo pun, kilometer-kilometer pun orang jalan kaki lagi. Seperti mana seorang lelaki yang dia duduk Aqsa fil Madinah, yang paling jauh, Aqsa yang paling jauh di Madinah. Satu lagi, la tukhti'uhu fi salatihi fil masjid, tak pernah miss sembahyang di masjid, tapi dia jalan kaki sebab nak dapat pahala. Jadi sahabat-sahabat lain semua komplain dia, kau ni ada kemampuan belilah kenderaan ataupun naiklah kenderaan. Dia tak nak. Aku nak dapat pahala melangkah. Melangkah ni sangat besar pahala dia. Jadi elok kita, terutama hari Jumaat. Hari Jumaat kan, hari Jumaat ni sangat besar pahalanya. Setahun qiyamul lail dan setahun puasa. Man bakkara wa btakara wa ghassala wa ightasal wa masya wa lam yarkab. Sesiapa yang pergi sebelum Jumaat lah, pergi sebelum Jumaat, sampai surau Jumaat, sampai masjid sebelum Jumaat, dan mandi Jumaat. Dan yang ketiga Nabi sebut berjalan kaki, tak naik kenderaan. Wa masya wa lam yarkab. Dan duduk di depan, soh-soh depan, satu ke dua ke tiga lah, maknanya dia penuhi ruang depan, dan tidak lagha, tidak bersembang, tidak bercakap, tidak main telefon. Ketika hari Jumaat, pahalanya siam wa qiyam sanah, pahala puasa dan qiyamul lail setahun. Ini pahala jalan kaki. Sebab tu Nabi ni pergi Quba pun jalan kaki, pergi Quba 10 km kan. Saya tak pernah lagi, saya memang, tapi azam tu ada. Lepas ni kita cuba. Sebab payah kalau jadi mutawif ni, dia sibuk dengan orang. Saya berazam nak jadi pergi tu jadi biasa, jadi hamba lah. Jadi mutawif ni susah. Dia kadang-kadang kita baru nak rehat, ustaz ada masalah hotel kan, kena pergi. Ustaz tersesat, kena pergi. Jadi kena serve, kena layan orang lah, sebab kita berkhidmat kan. Jadi kalau tuan-tuan pergi seorang, pergi tak ada terkait dengan apa-apa kan, ada masa cuba jalan kaki kan, pergi ke Quba. Pergi Quba. Nabi pergi Taif pun jalan kaki. Itu lagi jauh lah, tak mungkin lah kita nak buat. Jadi ini semuanya adalah menunjukkan bahawa Nabi tunjuk rasa hamba tadi. Kemudian walam yaj'al lahu iwaja, dan Quran tidak ada iwaj. Iwaj ni bengkok. Mana Quran ni satu ayat, semua ayat Quran adalah yang lurus, yang betul lah. Maksud tak bengkok ni betul. Ayat hudud ke, ayat kahwin ke, ayat poligami ke, ayat perempuan ke, ayat aurat ke, ayat batasan-batasan ke, Quran ni penuh. Semua tajuk adalah Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Semua tajuk ada dalam Quran. Tak ada tajuk yang tertinggal. Jadi semuanya betul. Oleh itu kita yakin bahawa tidak ada satu pun dalam Quran sesuatu yang iwaj, yang bengkok, yang kona-kona, tak ada. Semuanya tepat. Qayyimah. Mana qayyimah ni? Mustaqimah. Dalam kitab Jalalain sebut qayyimah ay mustaqimah. Ada banyak tafsiran, ada yang kata qayyimah mu'tadilah. Qayyimah ni yang lurus, yang tidak bengkok, lurus. Maknanya yang tepat, accurate, tepat. Apa saja kita amalkan dalam Quran tepat. Dia akan menyelesaikan banyak masalah. Mana kita menghadapi banyak masalah sekarang kan. Masalah perceraian, masalah pembunuhan, masalah bunuh diri kan. Jadi Quran adalah tepat untuk menyelesaikan semua masalah kan. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Quran ni qayyimah mustaqimah, lurus. Liyunzira akan memberi peringatan. Jadi Quran ni dia dua, nazir dan bashir. Tengok dia ada dua, liyunzira wa yubashshira. Semalam saya baca kitab hadis kan. Jadi, setiap malam saya ada kelas online kan. Kita belajar bab khauf war raja semalam. Tepat dengan ayat ni lah. Kita sebagai orang beriman kena kumpul dua, kena gabung dua, khauf dan raja. Dalam Quran beratus ayat khauf raja, dia gabung macam inilah. Dia ada liyunzira, beri peringatan keras dan memberi berita gembira. Peringatan keras timbul rasa takut, berita gembira timbul rasa raja, harap.
Banyak dalam Quran. Khaufa wa tama'a. Surah As-Sajdah kan. Khaufa takut. Tama'a harap. Surah As-Sajdah. Dalam surah Al-Anbiya, raghaba wa rahaba. Raghab harap, rahab takut. Ini antara ayat yang gabung di antara khauf dan raja. Kita kena seimbang. Dia tak ramai orang yang telajak khauf. Ada tapi tak ramai. Saya pernah dulu masa di Mesir kan, ada pelajar perubatan perempuan. Dia datang jumpa saya. Saya mengajar kan. Saya memang buat kelas pondok ni sejak di Mesir lagi. Saya siap sewa rumah lagi. Siapa pelajar Universiti Azhar dan pelajar medik, diorang pagi-pagi lepas subuh macam ni lah. Ini kena menggamit kenangan di Mesir dulu lah. Pagi-pagi sebelum diorang pergi, diorang hebat kan. Diorang pelajar medik ni lebih sibuk daripada pelajar agama. Jadual dia, kelas dia kan, dia 6 tahun kelas dia daripada pagi. Tapi diorang sempat sebelum pergi tu, kelas pukul 7, sana awal kan, 7.30 kot kelas diorang, 7.30 lebih kurang. Jadi pukul 6 tu dah belajar. Lepas subuh terus macam ni lah, lepas subuh terus belajar tafsir. Setiap hari subjek yang berlainan. Sampaikan bila setahun saya mengajar budak medik tu, ada budak medik dah kalahkan ustaz. Dia bercakap pasal agama, Quran, hadis. Sebab ialah saya ajar diorang. Saya ajar bukan hanya saya mengajar, tapi saya malam-malam tu kita panggil apa, akademik doktor faqih, ADF, ingat lagi. Kita akan bagi syllabus lah, apa yang perlu dia hafal, apa yang perlu dia belajar kan. Setahun dah lahirkan doktor-doktor yang faqih, doktor-doktor yang mahir. Tapi tak lama kemudian saya balik lah. Tak dapat nak terus lah kan. Mana kalau ada satu syarikat ataupun satu NGO yang nak buat, boleh kan. Saya ada dia punya blueprint ataupun idea dia lah. Kadang benda ni tak perlu banyak. Nak jadi hebat tak perlu lama kan. Tapi kena cari kitab yang betul, buku yang betul dan guru yang betul. Kadang-kadang belajar banyak-banyak tak boleh baca kitab. 10 tahun, 5 tahun duduk di luar ataupun itu satu teknik lah, satu perkara yang perlu kita tahu. Kaedah-kaedah dia sebenarnya tak, mana orang tua-tua pun boleh kan. Tapi kena ada bagi masa lah, masa kan. Walaupun dia bukanlah full time, dia hanya part time. Doktor-doktor ni sibuk dengan dia punya buku besar-besar tu kan, dengan tulang-tulang dia. Dia memang bawa tulang ke mana kan, tulang manusia kan. Tapi dia sempat belajar pagi setiap hari dan malam 3 hari seminggu. Itu je masa dia. Tapi kita dapatlah lahirkan, tak semua tapi adalah. Jadi di sini ada seorang perempuan tu, doktor tu, bakal doktor lah. Dia tak boleh nak buat apa kerana terlampau takut. Dia tu, ustaz, saya tak boleh buat apa ustaz. Nak belajar pun tak boleh kerana terbayang neraka je. Ini jarang-jarang berlaku. Ada. Tapi ada. Dia tu, saya tak boleh buat apa ustaz. Saya makan ke, siapa ingat neraka, saya tak boleh buat apa. Ini terlebih khauf. Apa tak boleh juga. Tapi kebanyakan manusia sekarang bukan terlebih khauf, dia terlebih rojak. Apa rojak? Maksudnya dia selesa, comfort zone. Ramai sekarang comfort zone, selesa. Yang jahat pun comfort zone, yang baik pun comfort zone. Yang jahat, Allah Maha Pengampun, ada masa lagi. Allah Maha Pengasih. Itu yang ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia terpedaya dengan karimnya Allah, mulianya Allah, baiknya Allah, pengampunnya Allah. Itu yang jahat, yang buat dosa. Yang baik pun sama, dia maghrur, dia terpedaya. Aku dah buat baik, apa nak lagi? Itu dia hilang rasa takut. Sedangkan Nabi lah manusia yang inni la akhsyakum, akulah orang yang paling takut. Orang yang paling takut. Orang yang mudah menangis bila ingat Allah. Tengah sembahyang menangis, dengar Quran menangis. Itu tanda takutlah. Kita kalau kuat ibadat tapi jarang menangis, ini maknanya kita tak takut. Kita ibadat ni hanya sembahyang lah, ibadat. Kita kena tanam rasa takut tadi. Dia kena balance lah, harap dan takut. Ini disebut dalam Quran, liyunzira. Quran, kitab memberi peringatan keras, ba'san syadidan, azab yang dahsyat, min ladunhu, daripada Allah. Kemudian wa yubashshiral mu'min, dan memberi berita gembira. Itu dia balance lah, khauf dan takut. Tapi kebanyakan sekarang orang terlebih rojak, terlebih harap. Sebab tu Allah beri peringatan dalam ayat 59 surah Al-A'raf, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun.
Tidak ada yang rasa selamat daripada siksaan Allah kecuali orang-orang yang rugi. Fala ya'man, maknanya dia rasa selamat sebab dia banyak ibadat, sebab dia banyak zikir, sebab dia banyak sedekah. Dia tak rasa takut. Zaman dulu kan dia baca Quran pun ada yang mati. Zurarah bin Abi Aufa, tabi'in, baca ayat pasal wa nufikha fis suri, bila ditiup sangkakala terus dia collapse, jatuh mati. Kita tak rasa kan, sebut nama Allah kan, Allah sebut idza dzukirallahu wajilat, gemetar jantung, bukan hati ya, jantung kan. Kita azan ke, imam baca Al-Quran ke, khutbah ke, semuanya rasa biasa. Kadang-kadang mengantuk dia lah. Kalau rasa takut mengantuk je. Imam punya semangat, takutlah kepada Allah Ta'ala, tak bergegar jantung kita, yang bergegar kepala je. Mana kita comfort zone, itu tanda comfort zone. Apa dengar siksaan ke, dengar bacaan Quran ke, dia rasa biasa. Dia tak rasa. Tapi kalau dapat satu surat saman, dia rasa cuak. Saman, siapa pula saman aku ni? Rasa kan. Tengah-tengah naik kereta, tiba piang. Sudah langgar lampu merah pula dah. Ada pula polis. Selalu tak ada. Rasa kan. Sedangkan benda tu 300 je. Bukan 300 je maksudnya, bukanlah kena pukul ke kena seksa. Ini Quran. Kita dah sah-sah berdosa. Nabi sebut kita sah-sah berdosa, siapa pun. Tapi baca Quran, ayat pasal neraka, ayat pasal wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu yakadu la yusighu, ahli neraka diberi minum ma'un sadid. Ini di antara ba'san syadid. Contoh ba'san syadid, air sadid, air nanah, yatajarra'uhu, tersekat dekat halkum ni. Bayangkan, kita pernah tercekik ya, pernah kan? Saya selalu nasi tercekik. Bila lapar sangat, kalut. Terutama kalau nasi Arab tu, dia cepat, senang tercekik. Satulah saya cekik cari air. Tapi yang ni bukan biasa-biasa punya tercekik. Dia melekat dekat sini, panas, lendir yang pekat, likat, melekat. Tak boleh, yatajarra'u, yakadu, maknanya hampir tak boleh lepas. Maknanya masa nak lepas tu dia melolong, menjerit, sakit. Dia tak tahu macam mana. Tapi akhirnya lepas juga. Dia lepas tu, panas tu, satu badan, satu perut, satu tubuh, abdomen ni habis, hancur. Sebab nanah tu sangat panas, sangat busuk, sangat dia kenyal, dia apa kenyal, dia melekat. Macam gam tu melekat. Bayangkan kalau kita makan gam gajah tu melekat sini apa? Masalahnya dia tak mati. Di dunia dia kalau melekat, dia mati, habislah. Sakit kan? Kan banyak kes budak yang makan benda ni, bukan budak, orang dewasa ada kan yang tercekik. Itu yang video dekat Amerika tu kan. Polis ke siapa? Polis kot yang makan apa tah, dia makan tercekik, lepas tu orang tu dia buat apa, dia peluk dia, ada video tu kan. Maknanya orang dewasa pun boleh tercekik. Dia makan apa? Saya lupa makan apa, siapa ingat? Dia makan gula-gula ke apa kan? Ada video tu, famous dekat video tu kan. Maknanya itu tercekik yang simple, benda yang simple, gula kan, maksudnya benda-benda kecil. Ini bayangkan benda yang panas, melekat. Sebab tu kita kena ada rasa takut, rasa gemetar, rasa bimbang, dan juga kena ada rasa harap syurga. Wa yubashshiral mu'minin, dan Quran ini memberi berita gembira kepada orang-orang beriman. Allah sebut pasal syurga. Allah sebut dalam syurga kutufuha daniyah. Kutufuha daniyah, buah-buah senang diambil, senang dipetik. Kutuf ni petik, senang. Daniyah, mudah, dekat. Kata Ibnu Abbas, kalau kita berdiri terus makan buah tadi, tak payah kopik-kopik dah. Bila kita duduk, dia pun datang pada kita. Bila kita baring, dia datang. Pokok tadi rendang datang, tunduk pada kita. Sebab kita banyak tunduk di dunia, maka Allah permudahkan pokok untuk tunduk pada kita di akhirat. Ini berita gembira. Bidadarinya, ahli syurga yang la yataghawatun, tidak buang air besar, la yatabawalun, tidak kencing, hanya keluar daripada tubuh mereka peluh yang berbau kasturi. Kita peluh bau kari lah kan di dunia ni kan. Tak kira siapa pun kan. Dia peluh je. Sekarang ni tengah panas kan, tengah panas kering. Ramadan ni daripada perkataan ramdha, panas. Biasanya Ramadan ni panas kan. Oleh itu ini dua. Jadi kita kena, kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Shalihin, boleh bacalah. Dia ada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang berkait khauf dan roja.
Ada, saya pun baru baca semalam, baca tajuk khauf dan roja. Wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Berita gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh. Maknanya dia dua lah. Di sini dua. Berita gembira untuk orang yang ada dua ciri, iman dan amal soleh. Iman akidah, amal soleh syariah. Maknanya ini kena seiring lah. Mana kita iman, kita kena pasakkan iman, kuatkan iman, tetapkan iman. Dan yang kedua, kita kena beramal soleh, kena buat baik, kena puasa dan sebagainya. Anna lahum ajran hasana, sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang ketiga, makithina fihi abada, mereka akan duduk dalam syurga abada, selama-lamanya, kekal, tidak ada yang keluar daripada syurga. Maknanya syurga ni tidak ada yang hancur, tidak ada yang musnah. Dan yang paling besar nikmat syurga ni tuan-tuan, ialah Allah cabut perasaan yang tak elok dalam hati kita. Kita ni di dunia, dia bukan isu kaya miskin, dia isu hati. Dia hati kan, dia hati yang tak elok menyebabkan perpecahan, pergaduhan, perbalahan, bunuhan-pembunuhan. Hati yang tak elok, hati yang busuk, hati yang tak elok, hati yang dengki, hati yang benci, hati yang meluat. Tapi ahli syurga, bila masuk je, start masuk je, Allah dah hilangkan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut daripada dada-dada ahli syurga min ghillin. Ghil segala penyakit-penyakit hati. Sebab tu dia hidup dalam syurga senang. Illa qilal salaman salama. Maknanya salam, maknanya sejahtera. Semua happy, tak ada nak marah, tak ada nak menjerit-jerit, tak ada nak, semuanya indah. Mana kita duduk selama-lamanya. Dan setiap Jumaat, hari dalam syurga ni, setiap Jumaat hari upgrade rupa. Hari upgrade rupa. Nabi sebut hadis kan, setiap hari Jumaat orang lelaki akan pergi ke suk. Kita Jumaat di dunia pergi ke solat Jumaat kan, di syurga pergi ke suk, pergi ke pasar. Ustaz, syurga pun ada jual beli ke? Bagi saya dia bukan jual beli. Kita ni kadang-kadang dah hari-hari boleh minta apa saja, tak ada idea. Jadi pasar tadi, ni best kan. Kita banyak kali tengok sesuatu, kita tak terbayang benda tu ada. Oh, ini bagus ni kan. Sebab itulah kita pergi pasar, untuk pilih, bukan untuk jual beli, tak ada. Untuk pilih barang ni, kenderaan ni, kapet ni, dia macam-macam, dia akan keluar. Sentiasa keluar setiap hari Jumaat. Dan dalam pasar tadi menyebabkan semua lelaki akan, dia macam cerita fantasi lah, tapi betul. Maka Allah Ta'ala akan tambah, maksudnya habis semua satu pasar tadi, semua muka upgrade, lebih cantik, lebih handsome, lebih elok. Perempuan macam mana Ustaz? Bila lelaki tadi balik ke rumah masing-masing, maka mereka mendapati isteri-isteri mereka juga bertambah elok. Maknanya dua-dua. Kadang-kadang Ustaz, saya ni, bayangkan Ustaz, hari dua okey lagi Ustaz, ini berjuta tahun perempuan yang sama je Ustaz, tak boring ke Ustaz? Mungkin ada soalan begitulah kan. Kan. Dia tak ada, sebab dia bertambah, upgrade. Macam kita kalau macam kita fantasi kan, kereta bertukar kan. Bertukar, dia punya apa, seketing dia semua bertukar, elok, cantik kan. Kita tak boring. Dia punya power pun upgrade. Semua upgrade. Sebab tu tidak ada yang sesuatu yang benda yang boring, tak ada. Di dunia dia boring kan, boring, meluat, benci kan. Tapi di akhirat semuanya akan sangat baik. Jadi cukuplah untuk hari ini. Sebagai 3 ayat, kita sambung esok insya-Allah. Kita akan baca lagi tentang, masih lagi dalam isu-isu akidah. Mana yang mula-mula ni dia banyak masukkan akidah sebelum cerita Ashabul Kahfi. Jadi pengajaran besar bagi kita kan. Apa pun kita kena pasakkan akidah. Terutama zaman sekarang ni, anak-anak kita, kadang-kadang kita ni terlampau obses nak ajar Quran je kan.
Daripada kecil tu sampailah mana kita kena bawa anak-anak ni pergi jumpa guru-guru yang soleh, yang mantap akidahnya, belajar akidah. Quran ni penting sebenarnya. Kalau ikut dari segi wajib tuan-tuan, Quran ni satu je yang wajib, surah Al-Fatihah. Kalau seseorang tu tak tahu apa surah pun kecuali Fatihah, berdosa tak dia? Tak berdosa. Sebab yang wajib hanya Fatihah. Bukan nak suruh tuan-tuan hafal Fatihah saja. Masuk ini dari segi wajib. Sedangkan akidah fiqh tu banyak benda wajib. Sebab tu kita kena tahu prioriti. Maknanya kita ada anak-anak yang first ialah mantapkan akidah dia. Tak cukup sekolah. Sebab sekolah ni ialah dia banyak dia apa panggil peperiksaan, berorientasikan peperiksaan kan. Jadi dia kadang-kadang belajar pun tak habis. Bukan sekat sekolah kita, Azhar pun ada silibus dia kan. Dia jaranglah kullu muqarrar, semuanya kena hafal, tak ada. Azhar pun ada dia punya silibus. Ambil ni, yang ni ambil, yang ni masuk periksa kan. Kita nak yang betul-betul, yang belajar yang betul-betul kan. Kita kena mantapkan akidah anak-anak kita dari segi kefahaman teori, dari segi semua sudut. Oleh itu di sini menunjukkan bahawa surah Al-Kahfi dimulai dengan akidah. Sebelum cerita tadi kan, cerita pun masalah akidah juga. Mula-mula tentang teori. Kemudian masuk Ashabul Kahfi tentang pengalaman. Pengalaman Ashabul Kahfi mempertahankan akidah. Jadi start dia dengan teori, dengan ilmu dulu, ilmu, barulah kita masuk ke gelanggang untuk motor sparring lah. Mula-mula ilmu dulu. Tumbuk macam ni kan, tepis macam ni, nak kunci macam ni, dia ajar teori, barulah cerita Ashabul Kahfi dari segi pengalaman. Kita melihat bagaimana Ashabul Kahfi mempertahankan akidah mereka sehingga mereka dirakamkan dalam Al-Quran, dan sehingga hari kiamat cerita mereka diulang kerana mereka mempunyai sesuatu yang sangat hebat. Dalam surah Kahfi bukan hanya Ashabul Kahfi, dia banyak cerita. Cerita pasal Nabi Musa, cerita pasal Zulkarnain. Jadi kita akan menikmati banyak cerita dalam surah Al-Kahfi ini, insya-Allah. Itu sahaja. Ada soalan? Lupa macam nak minum pula. Cari air. Dah biasa ada air kan kuliah. Cari air. Kalau tuan-tuan ada air ni, mungkin saya minum. Tak ada. Jadi wallahu alam. Kita tangguh dengan kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimus shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma na'udzubika min adzabil nar. Allahumma harusna bi annaka la tilatana wa khulfna fil ladzi la yura wa rahmna bi qudratika alaina fala tuhrina wa anta rajauna. Allahumma ashfina wa ashfi mardana wa ashfi mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebab tak ada air ni. Sebab tak ada air. Terima kasih.